Baik, kembali lagi bersama saya Muammar. Saya Fiza dan juga rakan tugas Muammar. Dan kita ke darah tutup pula pada pagi ini bersama dengan Ernie Sufina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan berdua Fiza dan Muammar. Baik, Waalaikumsalam. ni soalan sebetulnya di pagi ini kami ingin bertanyakan apakah hobi bagi rakan-rakan sukas kita di ketiga-tiga daerah semasa pandemik ini. Dan tadi Fiza ni sibuk ni, katanya si Ernie banyak baru ku tahunya memelihara kambingnya. Jadi macam mana Ernie? Mungkin dapat dikongsikan? Ya, Alhamdulillah ada lebih daripada 10 kambing lah ya. Wow. Ada berhampiran dengan kawasan rumah. Itulah tak, saya ni terkejut melihat status Ernie kemarin, ada selfie dengan kambing, menggambar kambing, menggunting rambut anak pun di depan kambing. Jadi saya pun macam, oi seronok juga yang melihara binatang peliharaan. Kalau saya kucing sajalah yang mampu. Jadi Ernie cukuplah ya mengenai kambing. Sila kongsikan info serta maklumat dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Fiza dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Kita dapat dipertemukan lagi hari ini untuk berkongsi antara bahan semasa yang telah kami sediakan ya. Dan apapun kita mengharapkan Auda penonton dalam keadaan sihat walafiat hari ini ya, dan cuaca juga alhamdulillah pagi ini cukup mengizinkan ya. Baik, kita akan terus saksikan pengisian bahan visual pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, saya pasti majoriti daripada kita ni memang sukakan keindahan, memang sukakan sesuatu yang dapat memukau pandangan kita ni, dan antaranya Auda ialah melalui tanaman hiasan ataupun tanaman jenis bunga ornamental. Dan untuk bahan kali ini Auda, saya akan membawa Auda menyentuh mengenai dengan bunga bromeliads, juga merupakan bunga tumbuhan jenis ornamental yang sesuai dijadikan sebagai bunga tanaman hiasan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya Auda, terus ikuti saya. Bromeliad adalah sejenis tumbuhan tropika yang dipercayai mempunyai lebih daripada 3,000 spesies dan juga 50 genera dari pelbagai pencirian tumbuhan yang unik dan pelbagai. Tanaman ini sering dijadikan sebagai tanaman hiasan sama ada di dalam ataupun di luar rumah kerana keunikannya serta kepelbagaian warna bunga tersebut dapat membuatkan kediaman kelihatan lebih berseri dan indah. Dalam pendekatan kali ini, saya bersama Cikgu Hajah Hasnakula, seorang pesara guru yang mula berjinak-jinak dengan bunga bromeliad pada tahun 2010. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, beliau mula bergiat aktif dan memandang serius terhadap penanaman serta penjagaan bunga ini. Baik Auda, di sini kita dapat lihat bunga bromeliad yang mempunyai pelbagai warna dan juga mempunyai pelbagai saiz. Ada yang besar, ada yang mungkin sedang-sedang besar. Dan saya akan menemu bual Cikgu Hajah Hasnakula, seorang yang berminat dalam tanaman bunga bromeliad ini. Baik Cikgu, boleh kami mengetahui sejak bila kita mula menanam bunga bromeliad ini? Untuk pengetahuan, bromeliad yang jenis ini saya mula menanam kira-kira 3 tahun lalu lah. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikanlah kalau dari pengalaman cikgu lah, jangka hayat bunga bromeliad ini kebiasaannya berapa lama? Dari segi penjagaannya ya, kalau macam bromeliad yang ada di sini berusia di antara 1 hingga 3 tahun. Dan saya ada membaca juga dari ataupun menggoogle, jangka hayatnya di antara 1 hingga 3 tahun. Tetapi sekiranya pun induknya tu mati, tosah kita ni khawatir. Pasal ia akan meninggalkan anak ataupun tunas tadi tu. Jadinya jangan rasa kecewa. InsyaAllah akan tumbuh lagi tu. Untuk menyenangkanlah penggemar bromeliad. Kalau cikgu sendiri, adakah cikgu menanamnya daripada tunas ataupun biji benih bunga bromeliad? Kalau saya lebih baik membeli indungnya, madas plan macam ni.
Dan daripada mada setang ni kan, ada tunas, bibit-bibit yang tumbuh. Dan apabila sudah besar, cukup remaja lah, baru kita cut, kita transfer ke pasu-pasu yang lebih kecil. Lepas tu kita disimpan di tempat yang shady sedikit, tidak terdedah kepada cahaya matahari yang terlalu kuat. Jadi insyaAllah ia akan tumbuh dengan subur. InsyaAllah ia tidak akan mati. Bromeliad mempunyai banyak karakteristik yang berbeza-beza mengikut spesiesnya. Namun lazimnya ia mempunyai kumpulan daun berbentuk spiral yang dipanggil sebagai roset dengan saiz serta susunan daun mengikut spesiesnya. Bahagian atas daun seperti bentuk cawan yang boleh menakung air dan kebiasaannya bunga akan keluar di bahagian tengah roset apabila mencapai kematangan. Terdapat juga duri-duri halus seperti gerigi di tepi-tepi daun. Warna daun juga adalah berbeza mengikut spesies dan ada juga yang boleh bertukar warnanya mengikut kadar cahaya yang diterima. Kebanyakan bunganya berwarna terang seperti merun, merah jambu, ungu, hijau dan ada juga spesies yang mempunyai banyak warna seperti spesies Neorigelia Caroline Tricolor yang menarik. Jadi cikgu, kalau aku lihat memang banyak ni bunga bromeliad sekitar ni. Jadi kira-kira berapa pasu ni ada di rumah ni? Okey, kalau jenis bromeliad ini yang jenis nanas dalam 15 pasu lah. Pasal uniknya yang ini ia akan menghasilkan buah nanas. Dan buah nanas tersebut kita ni boleh makan kan. Kalau jenis bromeliad yang macam ni, termnya pun saya tidak ingatnya. Pasal saya panggil yang simple saja, bunga nanas pink. Di sini yang macam ini saya mempunyai kurang lebih 350 lebih pasu bromeliad jenis nanas pink ini. Jadi adakah penjagaannya ni mudah ataupun susah sebenarnya? Paling senang menjaga bromeliad berbanding dengan bunga ros, bunga anthurium. Macam bunga yang saya panggil bunga bromeliad pink ya. Walaupun seminggu tidak disiram, okey, ia boleh hidup dengan subur. Itu saja. Kalau sekiranya ia kering, kita siramlah. Kalau seminggu, yang biasanya ia seminggu boleh tahan walaupun tidak disiram. Sama juga dengan bromeliad jenis Neorigelia tu memerlukan air juga, tetapi tidak perlu banyak. Sebab tanah yang diperlukan adalah tanah yang tidak lembap. Jadi kalau cikgu sendiri adakah membagi bajanya juga atau biarkan saja? Kalau macam bunga yang ini, dibiarkan saja. Sudah sinonim mungkin dengan keadaan cuaca di tempat saya ya. Tetapi yang sudah rosak sana disebabkan pendedahan kepada cahaya matahari yang terlalu kuat, terpaksa saya bagi vitamin juga. Baja supaya ia kembali subur seperti sebelumnya lah. Jadi kalau bagi baja tu mungkin adalah kan tiap hari, mungkin seminggu sekali macam mana? Mungkin dalam sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya. saja. Ini tidak perlu banyak baja nih. Cukuplah sebulan sekali kita ni tabur saja di sekelilingnya tu. Jangan juga banyak kan, nanti takut kering dan mati kan. Itu ya keunikan bromeliad yang jenis ini. Tidak perlu baja, tidak susah menjaganya. Susah lagi menjaga jenis anthurium. Beliau turut mengongsikan cara penanaman bromeliad yang sering dilakukannya, iaitu dengan memastikan ia ditanam di pasu yang sesuai dengan saiz ukuran bunga tersebut, di samping menggunakan medium campuran tanah yang bersesuaian, yang dicampur juga dengan baja serta sabut kelapa bagi memastikan pencampuran tanah tersebut adalah tidak dalam keadaan lembap. Bromeliad memerlukan cahaya yang terang, tetapi bergantung kepada spesies yang tertentu. Sebaiknya jika ada 70% cahaya matahari amat memadai bagi banyak spesies. Terdedah kepada cahaya matahari yang terlalu panas secara langsung juga akan mengakibatkannya kering dan mati. Terdapat juga beberapa spesies yang ditanam di halaman ini seperti spesies Guzbania, Tillandsia, Bilbergia fantasia, Neorigelia atau sister jeans dan lain-lain lagi. Selain itu, pokok buah nenas juga adalah antara spesies bromeliad
yang ditanam di kawasan halaman rumah beliau. Menariknya juga mengenai tanaman ini, ia mendapatkan air dan nutrien dari udara dan air hujan. Fisiknya yang mempunyai ruang penyimpanan air atau disebut sebagai tangki air. Di cangkir pusat daun tersebut perlu disiram dan diisi dengan air sentiasa. Apabila tanahnya kering, kerana selagi ada air segar di ruang tersebut, bromeliad akan hidup segar dan oleh itu ia mudah ditanam dengan penjagaan yang minimal. Ya, untuk pengetahuan kita bersama juga ya, bunga bromeliad juga sering disebut sebagai bunga ananas kerana ananas dan juga bromeliad tergolong dalam keluarga yang sama yang disebut sebagai Bromeliaceae. Dan Auda, saya harap dengan bahan rakaman yang dibawakan untuk kali ini dapatlah memberi sebanyak sedikit mengenai dengan bunga bromeliad dan saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian Auda, jumpa lagi. Itulah Auda, bahan visual pagi ini memukau pandangan kita ni mengenai dengan keindahan bunga bromeliad ya. Dan kalau kita dapat lihat tadi bermacam jenis spesies bunga bromeliad ini yang menghiasi kawasan tanaman tetamu yang telah ditemui oleh rakan saya Majdi ya. Apapun, semoga kita ni mendapat maklumat mengenai dengan cara-cara penjagaan bunga bromeliad ini dan yang pasti ianya akan menjadi satu suntikan semangat kita ni untuk membisaikan lagi kawasan rumah, bukan saja dengan bunga-bungaan seperti bunga bromeliad tetapi boleh juga dihiasi dengan bunga-bunga lainnya. Kita ni lebih mencintai keindahan alam semula jadi dengan membisaikan kawasan halaman rumah semasa kita ni stay at home ya. Baik, kita akan kongsikan lagi Auda esok ke bahan visual yang lain bersama rakan tugas kita Majdi, dan saya kira itu saja yang dapat saya bawakan pagi ini dan mudah-mudahan juga kita akan dapat bersama lagi untuk berkongsi beberapa lagi maklumat lainnya dan juga bahan visual lainnya ya. Baik, untuk seterusnya saya akan serahkan semula bersama Muammar dan Fitza.